Apa di antara perkara-perkara yang kita bincang akan bentangkan malam ini? Yang pertama, Sanusi dan Azmin dah mulakan serangan kebencian terhadap PMX. Kebencian terhadap PMX. Almarhum Tan Sri, Allahyarham Tan Sri Tuan Guru Nik Aziz antara yang terima anugerah di samping Lik Siam. Nanti kita akan cerita. PAS tidak iktiraf legasi Tuan Guru Nik Aziz. Terima kasih PMX. Skandal Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Besar Terengganu bakal disesat SPRM. Baik, itu antara topik-topik yang kita akan ceritakan malam ni lah. Menarik. Menteri Besar Terengganu bakal diangkut oleh SPRM. So, bagaimana? Tapi sebelum tu, insyaAllah kita tengok dulu pilihan raya yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Dan juga antara dapatan-dapatan melalui, apa orang kata, melalui kajian-kajian terkini berkenaan dengan, apa orang kata, yang berlaku dalam negara ini. Dari segi persoalan kepada peluang tadi, kita sebut tentang peluang. Adakah terdapat peluang yang baik bagi Pakatan Harapan menang di Kedah, Terengganu dan juga Kelantan, kita kata. So, daripada dapatan itu juga, saya tadi sebut Selangor, Negeri Sembilan dan juga Penang, insya-Allah boleh kekal, tak ada masalah. Daripada segi keputusan, daripada segi peluang dan sebagainya, tak ada isu besar sangat. Cuma kalau kita tengok satu persatu Kedah umpamanya, kalau dilihat daripada segi peluang di Kedah ini, peluangnya masih lagi 50-50 kepada kedua-dua pihak. Kenapa saya berkata demikian? Okey, kalau kita lihat dalam PRU yang lepas, pilihan raya umum yang lepas, PAS sapu bersih. Dia ada dua faktor utama, yang dia ada faktor-faktor kecil, tapi dua faktor utama yang menyebabkan dia PAS atau Perikatan Nasional sapu bersih. Faktor pertama adalah dana. Okey, kita tak boleh menafikan daripada segi dana, PN telah membelanjakan satu jumlah yang sangat besar di dalam pelbagai kaedah untuk nak mendapatkan undi, dan dana ni memang sangat signifikan daripada apa orang kata publicity, TikTok. Macam malam tadi saya tengok PN punya pelancaran 22,000 view hanya dalam TikTok saja. Okey, tapi itu bagi saya tak pelik, tuan-tuan. Kenapa? Sebab PN sudah belanjakan duit sebelum ini untuk pilihan raya itu, dia dah belanjakan. So daripada segi publicity tu, dia akan pergi kepada FYP kita. Mudah, senang. Sebab itu bagi saya tak ada masalah. That's why macam orang yang tak bayar, macam saya, macam dulu Rafizi kembali dan sebagainya, live kami cecah puluhan ribu juga. So itu dynamic dan organik. So, itu secara organik. Yang itu pelik. Tapi yang membayar itu kita tak pelik. Kita tahu PN tahun 2021 membelanjakan 7 juta hanya untuk membayar iklan. Okey, itu yang pertama. Faktor kedua, kenapa kemenangan PAS besar di Kedah pada waktu itu, pada PRU yang lepas, adalah kerana pertembungan 3 penjuru. Pertembungan 3 penjuru ini menyaksikan kehilangan undi Melayu daripada UMNO itu tidak pergi kepada Perikatan Nasional, sebaliknya dia pergi kepada Kedah, tidak pergi kepada Pakatan Harapan, sebaliknya pergi kepada Perikatan Nasional di Kedah. Itu poin saya. So, disebabkan oleh ini berlaku, maka kita nampak bagaimana sokol gelombang hijau itu berlaku di Kedah. Okay? Terengganu tak ada. Itu status quo. Dia apa Terengganu ribut taufan kat luar pun, orang negeri Terengganu dia tak kisah. Tak ada air pun dia tak kisah. Dia akan undi tetap juga. Apa orang kata, PAS di Terengganu, di Kelantan. Tetap diundi PAS di Kelantan. Terengganu dia dynamic dia lain sikit. Okey, so kita terus kepada topik kita malam ini, insyaAllah. Rundingan selesai 59% saja. Sebelum itu, nak bagi tahulah bahawa daripada segi pilihan raya, dia akan end pada hujung tahun ini. Hujung bulan ini. Hujung bulan ini will be the last ending. End dia. Suara kurang okey, ada ekor, suara bunyi, ada cakap sempayan. Sudah sempayan. Okey, saya ubah suara ni, audio ni. Kalau sekarang tu okey. Terima kasih Antu Perak. Daniel, terima kasih. Suara merdu, bergema. Bergema air mata itu. Alright. Suara. Check 1 2. Suara YouTube gemas. Sekarang suara okey ke? Sekarang suara okey. Suara tak jelas. Suara mana satu kau ni?
Mungkin ada yang lambat kot. Okey, baru okey. Sudah. Alright, cantik. So kita akan bercakap beberapa perkara yang itu berkenaan dengan pilihan raya. Okey. Now, dijangkakan pilihan raya ini akan berlaku sama ada daripada tengah Julai sampai ke tengah Ogos. So dalam tempoh tersebut. Dan pembubaran berlangsung paling awal pada 19 hari bulan Jun ini. Dan paling lewat pun pada hujung Jun lah, sebab hujung Jun lah kira automatik dia akan terbubar dengan sendirinya. Secara automatik dia akan terbubar dengan sendirinya. So I think that one should be okay. Bagi saya tak ada masalah bila pun tarikh tersebut. Cuma di negeri-negeri seperti kawasan negeri Terengganu, negeri Kelantan dan negeri Kedah akan ada masalah sikit di mana daripada segi jumlah pengundi yang akan turun. Kerana peristiwa ini ataupun pilihan raya ini akan berlaku selepas Raya Haji. Raya Haji ini 29 hari bulan Jun. Bila 29 hari bulan Jun, dia orang dah balik Raya Haji, nak kena balik sekali lagi, dia akan jadi satu bebanan lah kepada pengundi-pengundi ni. So dengan dana yang tak berapa nak ada kepada orang PAS dan juga Perikatan Nasional ni, so ditimbul satu persoalan sama ada mereka mampu ke tidak. So daripada segi peluang setakat dapatan terkini, peluang masih menyebelahi Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan di Selangor, masih besar lagi di Negeri Sembilan dan juga di Pulau Pinang. Tiga negeri ni kalau dilihat daripada dapatan terkini masih lagi mendahului lah dengan selesa. Masih lagi mendahului dengan selesa. Cuma daripada segi kalau peluang secara individu tu dia ada pertikaian. Contohnya kalau kita tengok UMNO secara individu atau Pakatan Harapan still okey, tapi UMNO secara individu itu ada pertikaian daripada segi peluang mereka. Tetapi kalau gabungan itu dia membawa kepada satu elemen dan perkiraan yang lain lah. Baik. So kita tengok kenyataan daripada Pulau Pinang dahulu. Bagi Pulau Pinang, rundingan selesai 95%. Hanya satu kerusi BNPH di Penang bertindih. Rundingan kerusi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Pulau Pinang sebagai persediaan berdepan pilihan raya sudah selesai 95%, kata Ketua Menteri Chow Kon Yeow. Beliau juga pengerusi PH Pulau Pinang berkata, daripada peratusan penyelesaian rundingan itu, mungkin hanya ada satu kerusi bertindih, iaitu membabitkan kawasan yang mendapat permintaan daripada PN untuk ditandingi. Terdapat pertindihan kerana permintaan kerusi di bawah prinsip penyandang. Sebab mengapa ada pertindihan dalam tuntutan terhadap kerusi penyandang. Kiralah berapa kerusi daripada 95%, mungkin hanya satu kerusi saja belum diputuskan. Beliau berkata demikian ketika di Grand Eagles. Chow berkata kedua pihak dijadual mengatur satu lagi pertemuan di Kuala Lumpur esok bagi mengadakan perbincangan lanjut mengenai persediaan PRN termasuk penghubung pembahagian kerusi terbabit. Beliau berkata pihaknya percaya percubaan bakal berlangsung 3 kali itu akan menjadi mesyuarat akhir dalam rundingan pengagihan kerusi PH dan juga PN. Ditanya kenapa sukar untuk menyelesaikan kerusi berkenaan, Yao berkata rundingan memang begitu. Kalau perniagaan 1-2 sen pun 3 penting, jawabnya secara berseluruh. Baik. Di Kedah pula tinggal 4 kerusi di Kedah belum lagi muktamad. Menurut Mahfuz tinggal 4 lagi kerusi di Kedah. Petaling Jaya hanya 4 lagi kerusi belum dimuktamadkan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kata Mahfuz Omar. Pengurusi PH itu berkata, sehingga kini rundingan 32 Dewan Undangan Negeri sudah pun selesai. Kita berjaya menetapkan apa yang diputuskan gabungan di peringkat pusat berdasarkan kepada parameter yang perlu diakui semua parti dalam gabungan, katanya. Mahfuz berkata status quo kini bukan lagi menjadi penanda aras utama dalam agihan kerusi, sebaliknya dinilai melalui pelbagai faktor yang boleh memberi kemenangan. Ada kawasan kita gunakan status quo, iaitu kerusi yang sedia ada kita menang atau BN menang. Maknanya kita tak usik. Takkanlah pula PH nak kerusi Bandar Baru atau Sungai Tiang yang memang sudah dimenangi oleh BN. Dalam hal yang kita akui, katanya sambil menyatakan kerusi lain masih terbuka lagi bagi dua gabungan melihat faktor boleh menang. Mahfuz bagaimanapun tidak mendedahkan formula agihan digunakan, sama ada melibatkan 60-40 atau agihan sama rata. Saya percaya semua 36 kerusi dimuktamadkan menjerang hari keputaran Sultan Kedah 18 Jun, katanya. Baik. So daripada segi sini, kalau kita tengok secara umumnya pembahagian kerusi di peringkat negeri-negeri tersebut sudah pun selesai. Saya tak nampak daripada segi pertikaian yang agak besar. Pertindihan pun mungkin kalaupun berlaku 1-2 tu mungkin akan berlaku. Yalah, dalam Pakatan Harapan pun kita ada bertindih kan. Ini kan pula kalau Kerajaan Perpaduan kan, kemungkinan tapi mungkin kita boleh resolve benda ni dengan baik lah. So kita harap benda ni boleh resolve dengan baik.